Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan tengok bab 3 iaitu sistem pengurusan. Okay. So sistem pengurusan ni akan dimulakan dengan sistem pengurusan barat. Okay. So sistem pengurusan barat memang selalu mementingkan peringkat pengurusan dalam mengendalikan organisasi. So maksudnya setiap pengurus dia ada birokrasi lah, dia ada hierarki. So kalau barat ni dia memang pentingkan peringkat-peringkat. Okay. So kalau ikutkan dalam pengurusan barat kita ada 3 peringkat dalam pengurusan. Sebab tu kalau ikutkan bagi yang dapat assignment profil syarikat tu, saya perlukan carta organisasi. So dalam carta organisasi tu kamu akan perhatikan syarikat tu dia ada pengurusan atasan tak, ada pengurusan bawah pertengahan tak, dan pengurusan bawahan. Sebab kita kalau ikutkan pengurusan ni pun dia ada peringkat-peringkat dia. Kan? Biasanya pengurusan ni orang-orang atas lah kan. Dia bukan pekerja biasa tapi dia ada jawatan. Cumanya pengurusan peringkat pengurusan ni still, orang yang mengurus ni still dia ada peringkat-peringkat dia lagi. Sebab tu kalau awak tengok carta kadang-kadang dia boleh jadi lebih kompleks dan complicated lah. Sebab tu saya minta carta organisasi. Sebab kita nak tahu dia ada tak pengurusan level atasan. Kadang-kadang ada juga syarikat yang dia ada level level 2 dengan level 3 sahaja ataupun biasanya level 1 wajib ada dengan level 2 sahaja. Level 3 ni mungkin tak ada. Jadi itu yang kita nak tengok. Okey. So kalau kita ikutkan awak boleh rujuk buku dalam bab 3 muka surat 39. Okey, biasanya kalau ikutkan pengurusan bawahan ni adalah pengurus yang kita kenal dia sebagai pengurusan lapisan pertama. Dia paling dekat dengan pekerja lah. Biasanya kita panggil dia sebagai penyelia, kan? Penyelia, supervisor. So dia kenal lah semua pekerja sepatutnya sebab dia menyelia dan mengawasi kerja-kerja yang dibuat oleh setiap pekerja. Macam kalau dekat kilang ada supervisor kilang, kalau dekat ke tempat kerja kita akan siasa deal dengan pengurusan bawahan ni. Okey. Mereka ni lah orang yang penting yang menghubungkan pekerja dengan pihak pengurusan atasan. Okey, pengurusan bawahan ni kita kena kenal betul lah. Biasanya kita kenal dia kan. Dia yang bagi markah kepada kita. Sebab kalau orang atas ni, pengurusan atasan biasanya mereka ni orang yang sangat tinggi dan kadang-kadang kita tak kenal pun. Lembaga pengarah biasanya tak kenal kita pun. Dia tak akan kenal pekerja-pekerja yang bawah. Kalau syarikat tu hierarki dia tinggi kan, biasanya lembaga pengarah tak kenal kita lah kan. Siapa yang syarikat ni hire pun dia tak kenal. Dia tak kenal siapa pekerja-pekerja dalam tu. Sebab dia kira macam lembaga-lembaga pengarah lah, orang-orang tinggi kan. Okay, naib chancellor kalau universiti pun. So dia tak kenal sebenarnya pekerja-pekerja bawah. Yang kenal adalah pengurusan bawahan ni lah. Dan pengurusan bawahan biasanya dia akan report pada pengurusan pertengahan. Pengurusan pertengahan pula dia yang mengetuai lah syarikat tu. Biasanya dia tahu operasi syarikat. Okay. Okay, so sebab itulah kita kata kenapa ada peringkat pengurusan. Sebab dalam pengurus-pengurus ni semua ada peranan dan fungsi dia hampir sama adalah untuk menjayakan matlamat organisasi. Tapi pengurus dia takkan buat kerja yang sama. Sebab tu kita kena bezakan kerja pengurus dengan pengurus lain. Sebab tu kalau awak tengok dekat atas kadang dia ada pengurus ni lembaga pengarah kan, pengurus. So awak patut tahulah kan dia di level mana. Okay, jadi kita pun tak boleh langkau. Macam contoh kita nak sebagai pekerja kita nak minta cuti. Takkan kita nak pergi kepada lembaga pengarah. Kan? Kita kena lalu dulu ketua jabatan kita. Kan? Bahagian kita yang kecil dulu. Okay, yang ni akan pergi ke sini kan, pengurusan pertengahan. Biasanya pengurusan atasan tak kenal pun. Biasanya urusan cuti tak ada kaitan dengan pengurusan atasan langsung. Okay. So kita kena tahulah, kena bezakan. Pengurus secara tradisinya macam kita tahulah ada 3 tingkat. Okay, so kita tengok secara ni.
Okey, ini dikata tadi peringkat pertama, mereka yang hubungkan pekerja dengan pihak pengurusan. Penyelia ni dia bertanggungjawab secara langsung mengendali dan menguruskan sumber organisasi, iaitu biasanya sumber manusia. Kan, sumber manusia, bahan mentah, duit, okey, peralatan syarikat ni nak letak kat mana, letak kat mana. Itu kita tak tanya orang pengurus peringkat ketiga, kan. Kita akan tanya yang pengurus bawahan. Okey. Pengurus bawahan ni lah yang akan menyelia pembinaan projek. Kalau kat universiti dia panggil ketua jabatan, okay, ataupun ketua kursus, ketua program. Kalau dekat IPT ataupun ketua unit. Okay. So pengurus-pengurus ni biasanya berada di peringkat ni lah. Kalau kita panggil pengurus, biasanya pengurus ni dia peringkat pengurus bawahan. So kalau kita tengok supervisor kilang, dia akan perhatikanlah pekerja-pekerja. Okay, so dia sepatutnya pengurus memang kenal semua pekerja. Okay. So seterusnya kita ada pengurusan bahagian pertengahan, pengurusan pertengahan. Okay, so pengurus bawahan tadi, penyelia-penyelia tadi, supervisor tadi semua ni, diselaraskan pula oleh pengurusan pertengahan ni. Biasanya kerja pertengahan ni kadang-kadang kita tak kenal secara terperinci sebab bergantung kepada satu syarikat dengan syarikat lain. Okay. Tapi biasanya ketua pertengahan ni, urus pertengahan, dia akan mengetuai jabatan ataupun dia akan jadi orang lebih atas lah, dia yang kawal ketua-ketua yang di bawah ni. Okay. Dan biasanya ketua bahagian ni, dekan fakulti ke pengurus cawangan ni, dia kenal lah pekerja-pekerja juga sebenarnya. Kan? Okay. Tapi dia yang akan kawal pengurus yang mengawal pekerja tadi ni. Okay, biasanya kalau kat universiti kita panggil dekan lah kan. Dekan fakulti. Okay. Biasanya pengurus pertengahan ni dia lebih kecil daripada pengurus bawahan. Biasanya dia ni, biasanya orang tengah ni dia hanya dapat report je banyaknya. Dan dia urus di peringkat atas sikit. Dia dapat report daripada ketua-ketua kecil ni. Ketua kecil ni yang report masalah dan sebagainya, dia akan report pada ketua-ketua pertengahan ni. Ketua pertengahan ni biasanya dia dapat report lah. Dia banyak lebih pada handle daripada luar, dia handle syarikat tu, masalah luar tu biasanya dia akan ni lah. Okay. Okey, di bahagian ketua pengurusan atasan pula, kumpulan ni adalah kumpulan yang lebih tinggi dalam peringkat tertinggi. Yang ni sangat kecil, kadang-kadang lembaga pengarah lah. Okey. Pengurusan atasan biasanya dia bertanggungjawab sepenuhnya terhadap visi misi lah. Dia macam orang yang jadi penasihat saja. Dia tak adalah nak buat operasi semua benda, tapi dia perlu tahulah misi visi, strategi. Okay, biasanya mereka ni adalah pembuat dasar dan pemutus keputusan-keputusan penting. Okay. Tapi hal isu pekerja nak cuti ke apa semua, itu tak ada kaitan lah dengan dia lah. Okay. Mereka lebih pada pengurusan syarikat. Okay. So biasanya ada lembaga pengarah, walaupun tengok banyak lembaga pengarah tu, ketua pegawai eksekutif bank ataupun naib chancellor universiti. Okay. Mereka banyak lebih pada penasihat lah. Okey, apa peranan pengurus? Okey, kita ada 3 peranan utama pengurus dan dalam tu ada 10 peranan khusus yang dimainkan oleh pengurus tadi mengikut teori Henry Mintzberg lah. Okey. Yang pertama, mereka adalah sebagai pengurus ni buat apa? Peranan dia antara orang perseorangan dan penghubung individu. Okay, dan mereka juga adalah sebagai peranan penyebar maklumat dan juga peranan membuat keputusan. Okey, di bawah peranan antara perseorangan dan perhubungan individu ni, peranan pengurus ni dia perlu bantu wujudkan bina hubungan lah yang baik antara pengurus dengan pengurus ataupun pengurus dengan pekerja. Okey, peranan khusus nak menghubungkan ni, okey, adalah yang pertama, kita tengok yang ni, peranan orang perseorangan atau penghubung ni, dia sebagai ketua atau orang yang terpenting.
Okey, pengurus biasanya dia dilantik sebagai ketua jabatan ataupun ketua organisasi ataupun ketua cawangan. Okey, mereka dia merupakan individu yang berkedudukan lah nak memimpin pekerja-pekerja lain dan sentiasa diperlukan oleh pekerja dalam setiap majlis ataupun aktiviti lah. Okey. Biasanya ketua ni, bila ada ketua ni akan merapatkan lagi lah hubungan individu yang ada dalam organisasi. Kalau buat majamuan ke buat majlis, kita akan panggil ketua-ketua ni lah. Okay. Walaupun peranan ini kita mungkin tak libatkan dia sebagai pembuat keputusan ataupun yang penting, tapi dia mengeratkan hubungan dan rasa tanggungjawab sebagai seorang ketua yang dihormati. So ketua kena hadir semua majlis-majlis perasmian, mesyuarat kena ada dan melayan tetamu. Yang kedua, sebagai penghubung tadi, mereka juga sebagai pemimpin yang boleh memainkan sebagai pendorong ataupun memotivasikan pekerja. Ketua kena cari cara macam mana nak bagi pekerja sentiasa termotivasi lah kan. Sebab tu kena sentiasa fikir macam mana nak bagi pekerja sentiasa bersemangat, nak baiki prestasi. Kan nampak kalau pekerja lemah semangat ataupun ada konflik syarikat ataupun ada perpecahan ke, okey, dan juga mereka sentiasa memerhatikan prestasi pekerja dan kena sentiasa beri maklum balas. Sebab tu ketua kena sentiasa tengoklah KPI tu capai ke tak kan. Jadi dia kena kenal semua pekerja. Jadi pengurus ni sebagai pemimpin dia kena kawal semua aktiviti supaya berjalan dengan baik. Kalau ada yang tak kena, dia sepatutnya kena perhatikanlah. Dan seterusnya mereka sebagai pegawai perhubungan. Pengurus perlu adakan hubungan dengan pihak-pihak luar kan, supaya nak jalinkan dapatkan interaksi dengan pihak-pihak luar lah. Okey, pembekal ataupun pelanggan. Dia juga pengurus ni kena jadi pegawai yang hubungkan syarikat dengan maklumat daripada organisasi luar. Okey, supaya syarikat kita ni up to date lah, tahu dan sentiasa tahu untuk bekerjasama dengan siapa. Okay, maklumat up to date kita kena sentiasa, ketua kena sentiasa tahu dapatkan. Okay. Mereka juga menjadi penyebar maklumat sebagai individu yang terima maklumat. Contoh orang email kat dia ada jemputan dari luar dan mereka ketua ni akan sampaikan ke dalam. Contoh ada jemputan nak panggil pekerja dekat dalam ni bagi ceramah. So ketua ni akan sampaikan arahan tersebut lah. Okey, maklumat. Mereka sebagai penyampai lah, pegawai perhubungan. Okey, seterusnya peranan dia sebagai penyebar maklumat ni tadi. Yang kedua daripada yang ketiga tadi, bawahnya adalah sebagai pengawas, penyampai dan juga jurucakap. Okey, pengurus berperanan untuk mencari maklumat persekitaran, dalaman atau luaran SWOT. Kena study lah. Okay, kena tahu apa peluang yang ada, apa ancaman yang ada, apa lagi, kelebihan syarikat, kekurangan syarikat. Perlu sentiasa ambil tahu. Dan kalau ada pesaing di luar, kita kena ambil tahulah kan. Maksudnya ada syarikat yang lebih kurang sama. So kita tak adalah syok sendiri kan. Jadi bila ada maklumat, kita tahu nak sentiasa bersaing dengan syarikat lain tu secara sihat lah. So kita pengurus-pengurus ni biasanya dihantar untuk pergi seminar, pergi persidangan, mesyuarat luar dengan organisasi luar supaya pengurus ni sentiasa dapatkan maklumat. So tak bolehlah bergerak macam tu je tanpa ambil tahu tentang perkara-perkara yang berlaku di luar. Okay, sebab kadang kita tak tahu situasi semasa kan. Jadi contoh nak bagi syarikat sentiasa up to date, contohlah nak syarikat fashion. So kita kena tengok sentiasa buat kajian. So ketua ni lah yang kena alert isu semasa, kena tengok apa syarikat lain buat, perkembangan syarikat lain buat kan. Jadi supaya kita tak ketinggalan kan. Contohnya kalau nak ikut fashion, kita kena sentiasa tengok fashion zaman sekarang. Okay, dan boleh perhatikan dengan organisasi lain juga. Okay. So sebab itulah kena ada SWOT. Okay, nanti SWOT tu kita akan tengok yang lebih detail. Seterusnya sebagai penyebar atau penyampai maklumat, semua pengurus akan bertindak untuk menyampaikan maklumat yang dia dapat tadi daripada mesyuarat ke surat-surat yang sampai, dia akan tapis dan dia akan sampai pada pekerja. So pengurus ni kena pandai tapis maklumat lah kan. Jadi jangan semua masalah syarikat
cerita pada pekerja. Sebab kadang-kadang maklumat tak sesuai dan menyebabkan motivasi pekerja lemah. Contohnya ada masalah kewangan ataupun ada ancaman dari luar ataupun kita ada isu syarikat. Jadi ketua kena sampaikan maklumat yang sesuai, tepat dan telus. Jadi dia kena menyebarkan maklumat tersebut, namun dia kena menapis maklumat. Okay. So maklumat yang disampaikan mungkin daripada luar, dia perlu sampaikan ikut unit-unit yang ada. Okay. Seterusnya apa lagi, sebagai jurucakap bagi jabatan dia lah. Maksudnya dia akan menyampaikan maklumat yang berada dari luar daripada unit. Contohnya pasal dasar syarikat, rancangan tindakan, apa keputusan syarikat, semuanya perlu sampai daripada dia. Bukan dengar daripada bawah lah. Penyampaian maklumat ni biasanya kita akan bagi tahulah. Contoh syarikat plan nak buat pengecilan syarikat ke, atau plan ada sesuatu isu, perlulah disampaikan oleh pengurus tadilah. Okey. Manakala penyebaran maklumat luar ialah seperti pengurus kena bagi pandangan kepada pihak luar tentang isu-isu kenaikan gaji pekerja. So, pengurus ni sebenarnya dia wakil syarikat. Ataupun kalau ada orang minta maklumat syarikat, dia bukan datang dari pekerja, dia datang daripada pengurus tadi yang menyebarkan keluar, ataupun pengurus tadi yang akan bawa masuk dalam sesuatu maklumat. Dia lah jurucakap. Okey. Okey, seterusnya, ni peranan ketiga, peranan yang besar tadi kan ada 3 kan. Mereka adalah sebagai pembuat keputusan. Bawah pembuat keputusan ni ada 4. So kena ingatlah. Penghubung tadi ada 3 peranan dia. Penyebar maklumat pun ada 3 sebagai pengawas, penyampai, jurucakap. Tapi di bawah pembuat keputusan dia ada 4. Okey, so yang pertama tadi usahawan, iaitu pengurus perlu ada kriteria ni lah, rajin, kreatif. Kena berfikiran jauh, menerima risiko dan juga amanah lah kan. Okey. Sifat-sifat macam ni boleh menyebabkan idea kreatif untuk perkembangan organisasi. Pengurus kena sentiasa ada ciri-ciri usahawan lah kan. Boleh nampak risiko, kena ada pandangan jauh, tak boleh rasa selamat je kan. Kena sentiasa critical thinking. Okay, supaya syarikat ni boleh sentiasa berkembang. Okay, so contoh pengurus kena sentiasa galakkan pengeluaran ataupun bahagian R&D, kena sentiasa hasilkan produk yang berkualiti. Tapi dalam masa yang sama, pengawalan belanjawan perlu diparas yang baik lah. Dan kena sentiasa ambil peluang. So kita tak boleh sentiasa stagnan, kekal. Kita kena sentiasa cari peluang dan juga memerhatikan jika ada ancaman. Yang kedua, ketua mesti berjaya mengawal gangguan, peka apa perubahan yang berlaku di dalam organisasi. Contohnya, gangguan-gangguan ni boleh jadi masalah-masalah dalaman lah. Okay? Masalah antara pekerja, masalah rasa tak puas hati, tak cukup gaji, okay? Ataupun dengki, ada isu biasa yang berlaku, isu puak dalam syarikat, okay? Ataupun syarikat ni sendiri sebenarnya tak cukup alatan, sebenarnya ada rusuhan ataupun ada mogok yang berlaku dari dalam. Pengurus kena sentiasa peka. Sebab tu pengurus kadang-kadang dia ambil tahulah gosip-gosip syarikat sebab benda ni gangguan kan. Kalau dia tak ambil tahu, dia buat kerja je, dia tak ambil tahu, dia kena ada mata-mata lah yang menyampaikan maklumat. Contohnya ada orang tak puas hati tentang ni. So dia perlu, kadang-kadang dia perlu ada orang-orang yang boleh dapatkan maklumat macam tu lah. So kadang-kadang dia pun ada pemerhati sendiri dalam syarikat. Sebab tu kalau dalam syarikat, kita kena berhati-hati untuk meluah masalah ataupun untuk kita kutuk pengurus ke dan sebagainya. Sebab ataupun kita nak bagi tahu tak puas hati tu, silap-silap maklumat tu terus sampai kepada pengurus tadi. So kita pun sebagai pekerja, tapi sebagai pengurus memang kena sentiasa buka telinga dan sentiasa cari apa yang tak kena lah dan dapat tahu daripada orang-orang dalam tadi ada masalah ke dalam pekerja kan? Ataupun ada masalah perpecahan
dan sebagainya. Okey. Seterusnya, sebab tu kadang-kadang pengurus kalau peringkat bawah dia perlu tahu dan kenal pekerja-pekerja supaya dia sentiasa dapat beritalah, dia tak boleh hanya mengurus di bahagian atas dan tidak ambil tahu pasal pekerja. Lebih lagi yang pengurus peringkat bawah tadi. Okey, dia kena ada rapat-rapat sikit dengan pekerja. Supaya dia tahulah apa yang berlaku dalam syarikat. Okey. Seterusnya, mereka juga sebagai pengagih sumber. So, mereka kena bijaklah macam mana nak aturkan pekerja di bahagian R&D nak berapa ramai. Pekerja bahagian pemasaran berapa ramai, pekerja sumber manusia berapa ramai. So, dia kena adil dan puas hati. Jangan sampai ada bahagian-bahagian yang tak cukup sumber manusia. Kan? Maksudnya kita kena plan lah betul-betul. Kalau di bahagian R&D perlu banyak orang, dia perlu letak dengan benda yang sesuai ataupun kewangan. Kan? Kalau contoh bahagian R&D kena buat research yang besar, dia kena peruntukkan kewangan yang cukup supaya adil lah. So tak adalah bahagian rasa tak puas hati sebab ada bahagian lain yang lebih daripada bahagian-bahagian lain. So orang nak buat kerja, benda kena cukup, orang, duit, aset, alat semua kena cukup. Okay. So pengurus juga dia akan tentukan siapa yang akan kendalikan projek. Dia akan bahagilah. Maksud tu pengurus kena kenal lah siapa yang boleh pegang jawatan kan, ataupun projek-projek kecil supaya dia boleh agihkan dengan baik. Okay. Seterusnya, pengurus juga sebagai perunding yang wakil menjadi perunding dan menjadi wakil perunding. Perunding yang dilakukan adalah untuk kebaikan pekerja dan juga organisasi. So pengurus melaksanakan peranan sebagai perunding. So pengurus ni akan mewakili organisasi atau unit lah dalam setiap perundingan. So maksudnya ada negotiation, mereka kena berperanan lah. Okay. Perundingan hanya boleh dilakukan oleh pengurus sebab pengurus yang ada maklumat, kuasa. So biasanya pengurus ni dia tak hantar orang bawah sebab pengurus ni tahu syarikat dia ada berapa ramai orang, apa contoh kalau ada syarikat lain nak buat kerjasama. Dia kena wakil, dia kena bagi tahu syarikat kami ada duit banyak ni, syarikat kami ni ada pekerja banyak ni. Okay. So contoh, sebagai contohnya pengurus berunding dengan pasal kesatuan kerja, pasal isu gaji pekerja. So dialah sebagai perunding yang akan berunding dengan pihak-pihak luar. Okey, seterusnya kita akan tengok pengurusan MBWA. Okey, pengurusan MBWA ni adalah satu sistem pengurusan yang berkesan lah yang dibuat di barat, digunakan konsep MBWA, orang panggil Management by Wandering Around, dipanggil MBWA ataupun Management by Walking Around. Okay. So maksudnya manajemen yang kenal semua pekerja dan boleh berkomunikasi secara berterus. Okay. Sebab kenapa kena ada pengurusan MBWA ni? Biasa barat kenalkan lah. Sebab kita nak menggalakkan interaksi pekerja atas dengan pekerja bawah dalam pengurusan. So tak nak ada percanggahan dan juga kita nak kerjasama yang kuat dan kesungguhan pekerja dalam meningkatkan produktiviti lah. So sebab kalau kita tak kenal, kita susah nak bekerjasama. Kadang-kadang kita tak ada rasa kesungguhan sebab kita tak kenal orang atas dan juga orang bawah. Seterusnya, bila ada pengurusan MBWA ni, okay, kita boleh sampaikan maklumat dan komunikasi tu jelas lah. So tak ada salah faham. So maklumat boleh sampai baik. Tak ada jadi miscommunication. MBWA adalah sistem pengurusan di mana pegawai atasan dia boleh sampaikan semua bentuk komunikasi kepada pekerja bawahan atau pegawai pertengahan dalam bentuk terus tanpa perlukan orang tengah ataupun individu tertentu untuk sampaikan mesej sebab kita tak nak ada macam miscommunication. So kita akan nampak kebaikan mesej tu jelas. Tak ada pertambahan data ataupun maklumat daripada pihak-pihak lain. Okay. So bentuk komunikasi ni memang kita perlukan kena jelas lah.
Okey. Yang ketiga, kita perlu buat keputusan pengurusan MBWA ni dia boleh buat keputusan dalam hal keusahawanan, menyelesaikan masalah, agihan sumber manusia dan juga sumber alam dan sebagai perunding lah. Okey. Sistem ni juga memudahkan pihak pengurusan atasan untuk buat keputusan kerana mereka lah faham tentang kumpulan pekerja. Sebab mereka juga secara tak langsung boleh tengok sendiri persekitaran tempat pekerja itu bekerja. Sebab tu orang kata management ni kena tahu kan. So maksudnya sebab kena tengoklah tempat pekerja bekerja, so lebih diorang lebih faham lah situasi pekerja dan boleh mengagih atau menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh pekerja. Kalau ketua tak turun dan ketua tak nampak apa yang berlaku di dalam syarikat juga, macam pengurusan atasan lah, biasanya macam lembaga pengarah, kadang-kadang tak turun langsung, jadi mereka tak akan faham sebenarnya apa masalah pekerja. Sebab mereka hanya di peringkat atasan yang buat keputusan. Jadi mereka tak nampak masalah sebenar. So kadang-kadang ketua-ketua atasan ni dia bukan penyelia bawah tu. Biasanya ni pengurus yang tinggi-tinggi ni kan, dia kena turun tengok anak syarikat, tengok dia punya pekerja-pekerja bawah tu. Walaupun dia tak kenal pun pekerja bawah kan, tapi dia kena perhatikan supaya mereka boleh selesaikan masalah dengan lebih produktif lah. Okey, so seterusnya kita tengok apa tu pengurusan dinamik. Ini juga dibuat oleh Barat lah, diperkenalkan oleh Barat. Okey. Baiklah, pengurusan dinamik kita bermaksud kita menggunakan kenal pasti kekuatan, kelemahan, peluang dan juga ancaman. Okay, atau nama lainnya adalah SWOT. SWOT ni biasanya kita guna untuk satu-satu syarikat ataupun satu syarikat tu dia akan buatlah analisis SWOT bagi mengurus organisasi tu dengan lebih baik. Okay. So bila pengurus mengenal pasti peluang, masalah ataupun ancaman, mereka tahu macam mana nak buat penyesuaian segera supaya operasi berjalan lancar. So kita kena sentiasa buat SWOT ni. Kadang-kadang biasa SWOT ni akan ada dalam hujung tahun ataupun awal tahun, nanti dia akan keluarkan supaya mereka sentiasa ada idea baru lah kan, dan juga kita perhatikan apa ancaman yang ada. So kadang-kadang organisasi pun ada SWOT setiap. Kadang-kadang saya rasa student pun tahu penggunaan SWOT ni kan, macam kadang-kadang bila kita ada organisasi kita pun akan buat satu SWOT sebab kita nak kenal pasti kita punya organisasi ni okey ke tak kan, apa kemajuan yang kita boleh buat. So kadang-kadang kita nak letakkan visi misi baru dan sebagainya, kita akan sentiasa perhatikan SWOT ni. Okey, so pengurusan yang SWOT ni dia terdiri daripada apa? Kekuatan, S, strength dalam bahasa Inggeris, sebab tu dia panggil SWOT. Strength, kekurangan, W iaitu weakness, peluang iaitu opportunities, iaitu dipanggil ancaman, peluang, opportunities dan juga ancaman, threats. Okay. So empat-empat ni kita kena bincang, duduk dan bincang sama. Biasanya pengurus lah yang akan bincang benda ni. Okay. Kalau kita tengok kenapa kita kena buat SWOT, banyak faedahnya lah kan, sebab kadang-kadang kita boleh jimatkan kos, kita boleh kurangkan pembaziran ataupun kita boleh tengok kurangkan risiko ataupun apa-apa ancaman yang datang daripada luar. Okey, yang pertama kita akan tengok SWOT ni biasanya kita akan dalam satu syarikat ni kena tahu sendiri apa itu kekuatan yang diorang ada, ataupun dalam organisasi kita sendiri kita kena tahu apa kekuatan. Kekuatan ni biasanya dia bukan datang daripada luar, tapi kekuatan ni adalah benda dalaman yang ada dalam syarikat. Contohnya kita analisis, okay? Kita kena senaraikan dulu apa strength yang kita ada, kekuatan yang kita ada, supaya kita boleh bina visi jauh lah, nak pergi jauh kan, kita kena tahu kekuatan. Contohnya kita ada tukang masak yang handal dalam bidang apa, dalam masakan apa. Contohnya kita ada pakar dalam apa, so kita tahu kekuatan dalaman. Okay, kelebihan contoh luaran, macam contoh kita ada sponsor dari luar, itu semua dipanggil peluang. Okay, kekuatan ni adalah kita punya benda yang melibatkan dalaman. Kekuatan kita apa, contohnya kita ada
biasanya dalaman lah. Kita tak perlu perhati sumber-sumber luar dia, benda yang dalam. Okay. Kita ada pakar ni, kita ada duit, syarikat ada duit yang banyak, syarikat ada apa-apa yang syarikat ada dalam kekuatan tu kita boleh letak lah. Contoh macam syarikat ada branding yang kuat. Okay, itu semua satu kekuatan. Okay, bila kita tahu kekuatan kita, kita tahu kita nak pergi mana. Kan? Bila kita tahu kita mahir kat mana, itu kita boleh aim nak pergi jauh. Sebab tu kita kena perhatikan dulu kekuatan. Orang yang tak tahu kekuatan dia takkan boleh plan untuk pergi mana. Kan? So bila kita tak tahu kekuatan kita, kita tak boleh nak pergi jauh lah. Sebab tu benda ni paling penting. Satu-satu syarikat kena kenal betul-betul kelebihan yang mereka ada. Kekuatan lebih kurang kelebihan dalam syarikat. Okay, so kalau kita tengok SWOT dalam tabung haji, biasanya mereka ni ada dikenali, tabung haji kan dikenali. Walaupun lembaga tabung haji ni memang satu organisasi yang telah dikenali, famous. Okay. Pengurusan ni diterajui oleh masyarakat Muslim yang telah lama dan dipercayai oleh masyarakat dan pelanggan. Itu kekuatan tabung haji. So kalau kamu ada syarikat pun, kamu kena perhatikan apa kekuatan yang syarikat ada lah. Okay. Contohnya syarikat ni ada branding yang baik. Contohnya syarikat ni ada kepakaran memasak. So semua tu kena perhatikan. Ada pakar design, ada macam-macam lah. Okay. So seterusnya, kekurangan, biasanya kekurangan pun dalaman. Kekurangan dalaman ni masalah-masalah dalaman. Contohnya ada masalah pekerja, masalah tak cukup pekerja, masalah tak cukup duit syarikat, dana syarikat tak cukup tenaga pekerja, tak cukup kepakaran. Itu semua kekurangan dalaman. Okay. Kekurangan tu kita kena perhatikan supaya kita boleh tambah baik dan kita selesaikan masalah kekurangan ni untuk kita pergi jauh. Sebab tu kita kena sentiasa tengok apa kekurangan kita. So sebab sama je. Bila kita tahu kekuatan, kita juga kena tahu apa kekurangan yang kita ada supaya kita boleh tambah baik. Contohnya kita ada buka restoran, apa kekurangan yang kita ada, kita tak cukup pekerja. Contohnya juga kita punya premis kecil ataupun kita tak cukup wang. Okay, dan bila kekurangan ni kita akan perhatikan masalah-masalah ini untuk kita tambah baik. Macam mana nak buat? Tak cukup duit macam nak buat? Tak cukup pekerja macam nak buat? Kan? Masalah-masalah dalaman ni kena ambil perhatian supaya dia tak jadi satu masalah lah. Kita nak pergi lebih jauh, kita kena tahu apa kekurangan dan supaya kita sentiasa dapat baiki. Okey. Seterusnya, peluang. Peluang ni adalah opportunities, dipanggil peluang-peluang yang kita kena tengok dari luar. Ini kita akan perhati dari luar syarikat. Contohnya, syarikat kita ada kerjasama dengan luar. Syarikat kita ni syarikat yang peluang yang ada, contohnya sekarang ni kita ada peluang apa? Peluang yang ada, kita ada internet. Sekarang ni kita dah ada Instagram. Okay, so kita boleh peluang memasarkan produk kita melalui online atas talian. So itu satu peluang. Kalau tak dulu, peluang ni maksudnya benda yang tiba-tiba berlaku di luar ataupun yang memang sekarang tengah berlaku, dia jadi satu kelebihan pada kita. Lebih kurang macam itulah. So jangan tertukar peluang dan juga kekuatan. Kekuatan ni benda dalam. Peluang ni adalah benda yang datang dari luar. Contohnya sekarang tengah wujud pasaran secara online. So kita dah boleh dapatkan cara pemasaran yang mudah, dapatkan pelanggan dengan mudah. Kan? Kat sini satu peluang lah sebenarnya kita kena sahut lah. Yang syarikat yang rugi adalah dia tak perhatikan peluang yang ada. Okay, jadi bila dia tak perhatikan peluang yang ada, dia rugilah dekat situ kan. Maksudnya dia masih lagi gunakan pemasaran, kaedah pemasaran yang lama iaitu edah-edah flyers. Dan benda ni semua akan membazir kan, sebab dia tak ambil peluang yang ada. Sebab sedangkan kita sekarang dah boleh promote online, lepas tu orang semua dah tak tengok pamphlet, dah tak tengok kertas-kertas kan, dan kita membazir. Okay, so apa peluang-peluang yang ada kita kena ambil. Okay, biasanya benda-benda ni dia ada, contohnya kita ada peluang untuk pergi pasaran luar negara ke, kita ada peluang boleh jalinkan kerjasama dengan
kita ada rakan baik dengan siapa-siapa ke, itu satu peluang lah. Okay. Contoh kita tengok sekarang ni, kita tengok pasaran luar, contohnya sekarang orang tengah berminat dengan produk Korea. So kita pun cuba ambil pasaran, kalau buat ayam goreng, buat ayam goreng biasa. Jadi kita pun akan perhatikan orang sekarang tengah trendy. So kita pun buat makanan yang ikut trend. So itu satu peluang kan. Jadi kita kena perhatikan apa kelebihan yang ada di luar dan dia jadikan dia satu peluang lah. Okay. Sebab keadaan di luar ni kadang-kadang dia boleh jadi peluang dan dia boleh jadi ancaman. Tapi bergantung pada kita macam mana kita nak manipulate dia sebab dia jadi satu kelebihan. Okay. So peluang ni jangan tertukar. So kena betul-betul perhatikan apa itu peluang. Okay. Peluang boleh buka luar negara ke sebab kita ada kenalan ke. Okay. Kita ada kenalan luar ke yang kebetulan ke ataupun kita ada link ke macam mana kan. Jadi benda-benda ni peluang ni kena saya terperhati. Kadang-kadang iklim ekonomi luar yang tengah berlaku sekarang, contoh sekarang tengah ada isu kesihatan mental yang tinggi. So kadang-kadang masalah-masalah tu sebenarnya boleh jadi satu peluang untuk kita. So kita kena ambil lah, bergantung pada syarikat kita lah. Apa yang kita tawarkan. So kita tengok masalah yang berlaku kat luar ni. Contoh kalau sekarang kita tengok ada COVID. Contohnya, so kita pun mula buka syarikat-syarikat delivery ke kan. Itu untunglah sekarang sebab sekarang kita semua tak ada keluar. So, apa lagi peluang kita berniaga emas, so benda tambahan. Contoh. Okay, jadi kita banyakkan dekat benda-benda perlu sebab tu kita nampak masalah dari luar ataupun apa-apa iklim yang berlaku di luar, situasi dunia, kita kena ambil benda tu sebagai peluang. Dalam masa yang sama juga, okay. Seterusnya, boleh jadi benda yang berlaku di luar juga boleh jadi satu ancaman, kata-kata threats. So kadang-kadang kalau dia contohlah kan jadi COVID-19. So contohlah kalau kamu adalah syarikat apa? Travel agency. So dia dah jadi satu ancaman pula kan. Kenapa jadi ancaman? Sebabnya sekarang kita tak boleh nak keluarlah kan, tak boleh nak pergi melancong, so tak boleh nak naik kapal terbang, so mungkin travel agency dia akan terkesan. Tapi still lah kamu boleh perhatikan lagi apa kekuatan yang ada, apa kekurangan yang ada, apa peluang yang kamu boleh buat di masa COVID ni pula kan. So kena perhatikan walaupun benda tu nampak masalah, tapi kamu sentiasa ancaman tu ada, kamu sentiasa mencari di mana-mana dekat tempat yang lain. So contohlah ancaman kat tabung haji dia ada penipuan. Orang ramai dah, sebab itu satu ancaman lah pada tabung haji sebab banyak ejen-ejen guna nama tabung haji. Dia kata dia dah berdaftar, dia telah di bawah baru tabung haji tapi bila check dekat sistem tak ada. So benda ni semua satu ancaman lah yang boleh merosakkan nama tabung haji dan juga sebenarnya kita hilang pelanggan disebabkan ada ancaman penipuan ni. So dan juga ancaman kita sebabnya kalau tabung haji, polisi kerajaan Arab Saudi selalu bertukar dan menyebabkan masalah lah. So orang ingat tabung haji yang bermasalah. Sebenarnya kita ada isu polisi dan prosedur kerajaan Arab Saudi yang selalu bertukar dan kadang-kadang last minute. Dan benda tu menyebabkan masalah kepada kita dan sebenarnya dia bukan salah sepenuhnya pada tabung haji, tapi tabung haji kena alert dengan ancaman ni lah. Kalau selalu bertukar, you kena bersedia. Seterusnya keadaan ekonomi negara yang kadang-kadang tak stabil dan sebagainya. Kalau COVID lagi lah. Kan maksudnya tabung haji sendiri pun mungkin terkesan. Sebab kan orang tak boleh nak pergi haji, nak buat umrah kan. Okay. Ataupun apa pula isu inflasi sifar ke masalah apa-apalah kan. Masalah bencana alam ke semua tu boleh tengok. Kadang-kadang syarikat kita mungkin terkesan. So threats ni kena sentiasa jadikan tukar. Sebab tu orang kata ancaman boleh tukar jadi peluang sebenarnya. Sebab kadang-kadang isu tu datang dari satu tempat yang sama tapi kadang-kadang dia boleh tukar jadi peluang dan kadang-kadang dia boleh bertukar menjadi ancaman. Ancaman ni kena ingat dia datang dari luar. Peluang pun datang dari luar. Okay? Okay, so kena perhatilah yang atas ni dalaman, yang sini luaran. Okay. Seterusnya, kita akan tengok sistem pengurusan Islam. Okay, yang ni ringkas saja sebab sebenarnya semua orang tahulah kan pengurusan Islam ni apa dia. Kan pengurusan Islam tadi kita dah tengok barat apa banyak yang
yang di prinsip-prinsip yang diperkenalkan Barat, contohnya apa tadi, SWT, MBWA, teori Hinsberg teori pasal Henry Mintzberg tentang peranan pengurus. So kita sekarang kita tengok sistem pengurusan Islam dia simple je. Ada 3 iaitu prinsip utama. Islam dia mementingkan tentang amanah, keadilan dan juga syura. So benda ni penting lah. Amanah adalah nilai yang penting. So awak boleh baca dalam buku ya. Pengurus biasanya kita bagi amanah, dia pegang jawatan untuk bidang pengurusan. So amanah ni memang kena jalankan betul-betul. So amanah ni sebelum kita wujud sebagai seorang manusia, kita telah diamanahkan sebagai khalifah kan. So dan juga kita pun ada perjanjian antara manusia dengan Allah semasa kita diciptakan. Okay. Amanah ni kita kena pelihara dan tunaikan pada ahlinya lah kan. Sebab amanah ni antara contoh-contohnya kalau dalam buku pengurusan Islam, orang yang amanah adalah dia perlu buat kerja, apa ciri-ciri amanah kan? Dia buat kerja dengan jujur dan ikhlas, okay, menguruskan masa dengan baik dan tiada kepentingan peribadi, itu penting. Sebab tu bila kita pegang jawatan, kita tak boleh ambil kesempatan lah, kita kena betul-betul ikhlas lah. Okay, jujur dan ikhlas tu maksudnya tak menipu kan. Okay, dan sempurnakan kerja, penting untuk kita buat kerja dengan perfect, sempurna. Bukan semata-mata kerana ganjaran. Sebab kalau kita fikir ganjaran wang saja, pangkat dan sebagainya, kadang-kadang kita boleh jadi tak ikhlas lah. Tapi lebih kepada bila kita amanah ni, kita perhatikan kerja tu sebagai satu ibadah lah. Okay, so kita cuba buat kerja sebagai sempurna betul. Okay. Seterusnya, orang yang bekerja yang amanah dia akan urus masa dengan baik lah. Dia tak boleh curi-curi tengok Facebook, curi-curi buat kerja-kerja lain kan. Buat kerja-kerja contoh di luar bidang tugas sepatutnya dia dibayar kerja sebagai pengurus, contoh dia pergi buat pemasaran online dan sebagainya, jual tapoy pula kan. So masa tu tak amanah lah. Bila kita dikerja 8 jam, kita kena kerja betul-betul lah. So pengurus menjadi model terbaik kepada pekerja. Pengurus tu kena jadi model, tunjukkan teladan yang baiklah, menepati masa. Maksudnya masuk kerja kena betul-betul buat kerja lah. Okay, so tak boleh curi tulang ataupun curi masa buat benda-benda yang tak ada kaitan dengan kerja. Okay, seterusnya tidak menggunakan jawatan bagi kepentingan peribadi. Maksudnya kita kadang-kadang kita bagi pada jawatan ni kepada anak kita ke, ataupun kita ambil rasuah kepentingan peribadi, ataupun kita guna barang-barang syarikat, salah guna kuasa. Okay, kita bagi tender kepada saudara-saudara terdekat, orang kata kita panggil sebagai apa tu panggil? Lupa dah istilah dia kan. Maksudnya kita tak boleh menggunakan kuasa yang kita ada tu dan kita hanya buka tender kepada keluarga saudara mara terdekat. Jawatan pun kita buka kepada orang-orang adik-beradik kita. Itu salah lah sebenarnya. Kita tidak adil dan boleh mewujudkan kerosakan dalam syarikat lah. Jawatan tu tak boleh guna untuk kepentingan peribadi. Seterusnya, syura. Ini sangat penting. Poin dia, syura ni adalah satu poin yang penting dalam organisasi. Dari zaman Rasulullah SAW sendiri telah mempraktikkan syura dalam pentadbiran Rasulullah sendirilah kan. Maksudnya dia akan libatkan sahabat-sahabat untuk berbincang dan juga dan akhirnya untuk membuat keputusan. Okay. So kena bincang sama-sama lah bila kita ni. Bila kita ada satu perkara dan kita bincang sama-sama supaya kita boleh dapatkan hasil yang terbaik. So syura ni penting supaya kita tak ada bersifat mutlak. Maksudnya kita dominan lah kan, ketua saja yang berurusan, dia jadi tak wise lah, tak bijak. So, kita kena ambil pandangan orang lain jugalah. Okay, apa untuk pastikan syura ni perbincangan lah, berbincang syarat-syarat untuk melaksanakan syura. Okay. Syura perlulah
syura perlu tidak bercanggah dengan hal-hal tidak bercanggah dengan syarak lah. Okey, kita tidak boleh guna syura untuk perkara yang bercanggah dengan Islam. Okey, contohnya kita nak luluskan aktiviti yang bercanggah dengan Islam. So sebenarnya tak boleh lah nak bagi pekerja buka aurat ke ataupun itu tak perlu kita minta pendapat lah kan. So kita tak perlu syura benda-benda yang memang bertentangan dengan syarak. Okay. So soal aurat tu dah tak perlu dibincangkan nak suruh buka aurat ke tidak kan. So pengurus Islam gunakan kuasa sepenuhnya, wajibkan saja pekerja wanita Islam menutup aurat. So benda tu tak perlulah kita nak tanya semua orang dan buat syura, bincang pula dengan ni kan. Okay. Syura biasanya tak perlu dipakai dalam soal hak-hak pengurusan. Pihak pengurusan sebab kita dah diamanahkan. Jadi kita berhaklah nak tentukan apa-apa, nak pilih pekerja bukan semua benda. Boleh syura dengan pentadbiran atasan, tak perlu nak bincang dengan semua pekerja. So kita dah ada benda-benda yang memang di bawah tanggungjawab ketua dan tak perlu disyurakan, tapi ada benda yang perlu dibincangkan kalau kita nak pindahkan pekerja kan. Seterusnya itu hak-hak pengurusan tu kita dah memang tahulah hak memilih kerja itu memang hak kita lah. Seterusnya perkara yang penting dan jelas mestilah juga hak-hak yang jelas. Perkara yang penting dan jelas ni maksudnya benda-benda yang kita nak syura kenalah benda-benda berhati-hatilah kan. Jadi syura juga tak perlu sekiranya perkara itu memerlukan satu tindakan yang cepat dan segera dan tak melibatkan seluruh individu dalam jabatan atau organisasi. So maksudnya kalau benda tu memang penting baru kita bincang. Kadang-kadang ada benda yang tak perlu kita bincang sebab kita nak kena buat keputusan cepat. Yang keempat, pelantikan jawatan dalam syura tu kena pelantikan jawatan semasa syura biasanya ada pengurusi, pencatat, ahli mesyuarat. Okay, so penting supaya tak ada nanti dikeluar mesyuarat ada maklumat bercanggah ataupun ada konflik, pencatat perlu catatkan. Sedang konflik tu kena diselesaikan lah kan dalam buku catatan. Itu penting lah. Seterusnya keadilan. Last kali keadilan. Pengurus kena adil. Okay. Keadilan ni merupakan matlamat daripada amanah tadi. Sekiranya pengurus menggunakan amanah melalui amalan syura dan akan tertegaklah keadilan kan. Sebab adil tu maksudnya kita dah bincang kan. Kita dah bahagikan elok-elok dah tanya semua orang dan sebagainya lah. So kerja ciri keadilan adalah kita bagi kerja tu sesuai dengan fitrah. Kan bukannya kita bagi kerja lebih ataupun kerja yang tak sesuai, kerja lelaki bagi kat perempuan ataupun dia ada kerja yang sebenarnya dua-dua jantina sesuai. Bukanlah. So adil tu adalah apa? Meletakkan suatu perkara kena pada tempatnya lah kan. Dia tak semestinya sama. Keadilan tidak bermaksud sesuatu persamaan. Tapi kita letakkan sesuatu perkara tu sesuai pada tempat dia. Contoh lelaki, apa kerja yang sesuai untuk lelaki kan? Dan apa juga pekerjaan yang sesuai untuk wanita. So tak semestinya kerja lelaki dengan perempuan mesti sama. Okay. Itu keadilan yang diukur dalam Al-Quran dan Sunnah. Okay, bukan ikut hawa nafsu lah. So, apa maksud keadilan tadi? Memberikan kerja yang sesuai dengan fitrah masing-masing. Contohnya kerja berat, perlukan kekuatan dan fizikal seperti tentera ketenteraan. Kerja lombong biasanya kepada lelaki lah. Kerja yang ada telitian. Okay, ketelitian perlulah jadi diberi pada perempuan lah macam guru, jururawat sesuai kan. Tapi guru boleh juga pada lelaki kan. Cumanya kalau kita bagi kerja yang tak sesuai dengan fitrah, dia tak sempurna lah dan boleh membebankan. Contoh nak bagi perempuan kerja lombong, mereka tak larat. Dan jadi tak adil lah. So yang kedua, memberikan ganjaran sewajarnya kan. Bukan kerja lebih-lebih masa tapi duitnya tak cukup. So kita kena kira betul-betul dan beri upah ikut kontrak perkhidmatan. Pekerja ada hak tersendiri dan perlu ikut dan juga yang dah termaktub dalam peraturan organisasi dan juga kita kena perhatikan undang-undang buruh. So kalau ada hak yang dinafikan, sebenarnya pengurus memang dah kira tak adil lah kan. So bayaran kerja kena bayar, kalau dah janji nak bayar lebih masa kena bayar. Apa dia cuti-cuti kena bagi. So kita
kena adil lah. Adil tu maksudnya kita melaksanakan hak-hak seseorang tu, cuti rehat, cuti tahunan, cuti bersalin, kena adil. So seterusnya hukuman sewajarnya itu satu keadilan ya. Sebab kita kena beri hukuman. Islam ni kalau kita buat satu benda yang salah, dalam Islam dia ada sentuh tentang hukuman. So itu bukan satu kekejaman lah, itu sebagai disiplin. Tindakan disiplin kena buat. Sebab tu adil. Tak boleh orang buat salah kita tak ambil tindakan. Dan ada yang buat salah kita ambil tindakan. Itu maksudnya tidak adil lah. Jadi bila kita nak buat satu tindakan disiplin, kita tak ada motif jahat. Tidak bersifat peribadi dan tindakan tu kena adil lah. Orang buat yang salah yang sama, dendanya sama. Tak boleh ada berat sebelah. Okey, siapa pekerja yang ada prestasi lemah, kita beri peluang dan juga masih boleh siasa kita perhatikan prestasinya dan kalau tak nak juga pekerja tu tidak memberi kerjasama, barulah kita pecat kan. Itu baru adil lah. Sebab tu bila ada kesalahan kita kena beri peluang contohnya dan bukan terus pecat lah. Okey, so kita tak boleh bersifat apa orang kata kejam lah kan. Jadi dan tengoklah denda yang diberi tu apa kan. Kena sesuai dengan nilai kemanusiaan lah. Okey, seterusnya ini prinsip-prinsip dalam pembentukan budaya pengurusan Islam. Okey, boleh tengok ini. Okey, prinsip-prinsip ni dia tak ada apa yang berat sangat. Nak bentuk budaya pengurusan Islam ni, dia ada 4 prinsip iaitu budaya setempat. Prinsip yang kedua, agama dan kepercayaan. Yang ketiga, pembangunan teknologi. Prinsip yang keempat iaitu ilmu dan kemahiran. Okey. Kalau kita ikut 4 prinsip ni tadi, benda ni lah yang akan menentukan kejayaan atau kegagalan manusia lah. Jadi kalau kita ikut prinsip ni betul-betul, kita akan dapat mengurus dengan baik. Okey. Jika okey, seterusnya prinsip ni kita boleh tengok juga ni kan. Dia akan tertunjuk dalam proses transformasi budaya pengurusan Islam ni lah tadi. Okey. Prinsip-prinsip ni ringkas je saya terangkan. Prinsip-prinsip ni bila kita nak bentuk budaya pengurusan Islam, kita kena tengok juga budaya setempat. Apa tingkah laku masyarakat, apa gaya masyarakat, kita kena selarilah, kita tak boleh nak tinggalkan budaya setempat tu. Okey, seterusnya agama dan kepercayaan, kita kena tahulah macam mana penglibatan dalam bentuk kerohanian, aspek ketuhanan dan pengibadahan tadi, dan juga agama ni penting lah. Okey. So seterusnya pembangunan teknologi, kita tak boleh tolak kemajuan sains penerokaan tentang pembangunan manusia, kebolehan manusia tu kita kena perhatikan. Dan yang keempat, kita kena sentiasa tambah ilmu dan kemahiran ni kena sentiasa diraihkan lah. Okey. So akhirnya akan menjadi proses transformasi budaya pengurusan Islam ni. Okey. So input dia adalah kita kena mengabdikan diri kepada Allah, menggunakan tenaga yang dah ada, sumber-sumber tenaga yang ada, contohnya apa-apa sumber alam lah kan, kita gunakan dalam urusan. Okay? So dengan gunakan kemajuan sains, teknologi, so etika, kena ada etika bila menguruskan sesuatu sumber alam dan juga kita budaya masyarakat yang seimbang. Seperti ikut tadilah, kalau kita buat prinsip Islam pun kita masih ada tengok prinsip budaya masyarakat tu seterusnya. Okay, so bila dia akan jadi kepada menggunakan syura, etika Islam dan juga al-hizbah. So ni amalan pengurusan dan proses transformasi. So outputnya bila kita lalu syura, ikut etika kerja tadi dan al-hizbah iaitu kawalan pengurusan. So output ni akan terkeluar adalah kerja seimbang, budaya kerja seimbang, tanggungjawab dan adil dan lahirkan masyarakat yang sesama. So daripada situasi kat atas ni, 3 instrumen yang kita perlu gerakkan adalah
syura. Isbah adalah kawalan dan juga etika kerja Islam tadi. Kan kena ada amanah kan. Okey. So bila kita ikut semua-semua ni terhasillah kerja yang seimbang, saksama, masyarakat yang saksama. Okey. So itu saja. Sekian, terima kasih.